Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan berkaitan dengan kes menantu Muhyiddin. Terkini, satu artikel dari sinarharian.com. Polis serah permohonan notis merah menantu Muhyiddin kepada Interpol. Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk permohonan notis merah menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, kepada Polis Antarabangsa ataupun Interpol. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, dokumen itu telah diterima pihaknya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia. Polis sudah menerima dokumen itu pada jam 3 petang. Ia juga telah dimajukan kepada Interpol untuk tindakan mereka seterusnya. Pada Sabtu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menjelaskan draft pertuduhan antara dokumen yang diperlukan Interpol daripada SPRM sebelum notis merah dikeluarkan kepada Muhammad Adlan. Permohonan notis merah itu perlu dibuat melalui PDRM. Pada Ogos, SPRM dalam satu kenyataan melaporkan sedang mengesan dua lelaki bagi membantu siasatan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Individu yang dikesan itu ialah Muhammad Adlan, 48 tahun, dengan alamat terakhir di Lot 65 Sunway, Kiara Hills, Jalan 3270E, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur. Manakala individu kedua, Mansor Saad, berumur 69 tahun. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, saudara-saudara yang amat dihormati semua. Bagi Anda yang menonton video ini, peminat politik di Malaysia, tidak kisahlah peminat bahagian kerajaan, peminat di Blok Pembangkang, peminat Perikatan Nasional, penyokong Kerajaan Perpaduan, penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, penyokong Tun Mahathir sekalipun. Ini satu video yang pasti akan mengejutkan Anda. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, terdapat banyak gesaan yang dibuat di dalam dunia politik. Salah satu gesaan yang kita pernah dengar adalah berkaitan dengan, kita juga pernah mendengar berkaitan dengan gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan. Namun sehingga kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri, masih kekal di puncak. Nah, terdapat juga gesaan di bahagian pembangkang pula. Ada beberapa pemerhati politik dan juga ada pemimpin politik sebelum ini membuat kenyataan, menggesa PAS untuk masuk kerajaan. Saudara-saudara, sekiranya PAS satu blok dari pembangkang, parti PAS masuk kerajaan, nah, makna kata Perikatan Nasional tinggallah bersatu dan juga gerakan, dan rasanya Tun Mahathir. Tapi kita juga tahu baru-baru ini Tun Mahathir dilantik sebagai penasihat bagi 4 negeri Perikatan Nasional ataupun 4 negeri tadbiran PAS. Nah, kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir pula. Ada yang kata, kenapa Tun Mahathir yang dilantik? Kan Perikatan Nasional ada Muhyiddin Yassin, kan Perikatan Nasional ada Hamzah Zainuddin, dan kenapa di dalam kepemimpinan PN yang masih ada pemimpin yang besar berpengaruh, tetapi Tun Mahathir yang bukan ahli parlimen, yang tidak ada kuasa hari ini, yang dilantik menjadi penasihat. Akhirnya beberapa pandangan dari kepimpinan PN sendiri menyatakan mereka mau pimpinan Tun Mahathir
sebagai bekas Perdana Menteri dan juga mempunyai pengalaman yang luas. Tidakkah Muhyiddin Yassin sendiri mempunyai pengalaman yang luas? Kita bercakap tentang lantikan Tun Mahathir. Kita juga berpikir kalau Tun Mahathir kita dapat lihat hari ini diagung-agungkan oleh PAS, pemimpin PAS, tidakkah Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin akan tergugat di dalam kepemimpinan PAS, kepemimpinan PN, maafkan saya. Bagaimana kalau tiba-tiba Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin satu blok bersatu keluar Perikatan Nasional pula dan menyokong kerajaan? Nah, itu pun tidak mustahil juga. Nah, saudara-saudara, gesaan demi gesaan. Ada yang kata PAS patut masuk kerajaan. Ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan. Ada juga kata Tun Mahathir perlu rehat, tidak lagi perlu aktif di dalam kancah politik hari ini yang semakin panas hari demi hari. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang saya nak puji tentang Tun Mahathir ini, beliau masih lagi kuat perjuangannya ataupun masih lagi kuat mahu menjadi ahli politik yang masih mempunyai pengaruh di Malaysia. Walaupun kita sudah tahu bukti penolakan terhadap Tun Mahathir di Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Tapi semangat Tun Mahathir masih lagi ada. Walaupun di usia sudah menghampiri 100 tahun, beliau masih lagi aktif di dalam kancah politik Malaysia. Itu satu kebaikan yang saya lihat, yaitu beliau masih aktif dan masih ingin relevan di dalam dunia politik hari ini. Tetapi di usia yang sudah menghampiri 100 tahun, di usia 98 tahun Mahathir, patutkah beliau rehat saja dan tidak lagi terlibat dan fokus menjadi negarawan? Nah, teman-teman, berkaitan dengan beberapa spekulasi yang dibuat sebelum ini, gesaan PAS masuk kerajaan, gesaan bersatu masuk kerajaan. Kalau PAS masuk kerajaan, bagaimana dengan pembangkang? Tinggallah bersatu, tinggallah Mahathir, tinggallah gerakan, tinggallah muda. Dan juga mungkin ada lagi yang lain. Nah, begitu juga kalau bersatu yang masuk kerajaan. Bagaimana pula dengan kepimpinan Perikatan Nasional? Bagaimana pula dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurus PN? Adakah beliau yang akan memimpin PN tanpa bersatu? Seperti yang kita tahu, PAS mempunyai 40 kursi lebih dan juga begitu juga bersatu, kalau saya tak silap 30 kursi lebih. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Anda wajib share video ini. Anda juga dipersilakan like video ini dan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu percuma.